السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Masih lagi babul iqtisad fi ta'ah. Hadis yang berikutnya ialah hadis Abi Juhaifah Wahb bin Abdullah radhiyallahu anhu qala akha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abil Darda fazara Salman wa Abil Darda fara'a Ummat Darda mutabazzilatan faqal ma sya'nuki qalat akhuka Abu Darda laysa lahu hajatun fid dunya faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'aman فقال له كل فإني صائم قال ما أنا بآكل حتى تأكل فأكل فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم فقال له نم فنام ثم ذهب يقوم فقال له نم فلما كان آخر الليل قال سلمان قم الآن فصليا جميعا فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال النبي صدق سلمان رواه البخاري. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Juhaifah Wahab bin Abdullah. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaudarakan di antara Salman dan Abu Darda. Salman Al-Farisi, dia orang Parsi dan asal pun orang Parsi. Dan agama kita alhamdulillah bukan suatu agama yang bersifat kebangsaan. Ia bukan agama Arab, tetapi ia adalah agama rahmatan lil alamin, untuk semua manusia. Sekalipun Salman orang Parsi, Nabi SAW tidak pernah membeza-bezakan di antara sahabatnya. Salman ni orang Parsi, bangsa Parsi, bangsa Iran lah. Dan kita, macam saya beritahu, ramai orang dia sangka orang Parsi Iran tu Arab. Dia bukan Arab, Parsi, Arab. Bahasa pun tak sama, dan dia pun tak faham tu antara satu sama lain. Adalah berapa banyak perkataan yang ada dalam Arab tu, ada dalam Parsi tu, ada dalam Arab. Sebab ada dalam Arab tu, ada dalam Parsi. Kita pun ada perkataan yang ada dalam Parsi, ada dalam Melayu. Seperti gandum. Gandum tu Parsi. Tapi yang pentingnya, agama ini bukan agama yang bersifat perkauman. Dan alhamdulillah, siapa yang kaji dalam ilmu hadis mendapati ramai di kalangan ulama-ulama hadis, mereka bukan berasal daripada orang Arab. Bahkan ulama-ulama ahli-ahli bahasa, ahli-ahli pakar bahasa Arab, seperti Abu Ali Al-Farisi, dia orang Parsi. Sibawai, dia bukan orang Arab. Orang ni bukan orang Arab, asalnya orang Parsi. Allah Ta'ala bagi kepakaran dalam bahasa. Orang dalam bidang hadis seperti Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, dia daripada Bukhara. Nama dia Muhammad bin Ismail, bukan nama dia Bukhari. Kita bukan nak kita nama Bukhari. Bukhari itu menunjukkan daripada negeri Bukhara. Kalau kita orang Perlis ni dia panggil Berlisi. Tak bolehlah satu orang pun tengok buah nama anak dia Berlisi kan. Buah anak dia Marbawi umpamanya kan, pasal dia daripada Merbau kan. Jadi buah nama anak dia Bukhari, kalaulah anak dia lahir di Bukhara lah,
Ataupun kalau anak dia suka makan nasi Bukhari ya, kan? Bukhara tu menunjuk daripada Bukhara tu, maka kita nama dia Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Dia orang Bukhara. Abu Daud Sajistani, dia juga bukan orang Arab. Sunan Abi Daud. An-Nasai daripada Nasa', dia juga bukan orang Arab. At-Tirmidzi, dia juga bukan orang Arab. Sekarang orang baca Turmizi, tapi yang sahih At-Tirmidzi, walaupun semua tu boleh dibaca, tapi yang lebih sahih adalah At-Tirmidzi. At-Tirmidzi, dia juga bukan orang Arab. Ibnu Majah, dia bukan orang Arab. Cuma Imam Muslim, para ulama berkhilaf adakah dia Arab. Muslim bin Hajjaj itu dia Arab ataupun tidak. Sebagian nyatakan dia Arab. Tapi pada sunan yang 6, banyak lagi sunan yang lain. Sunan yang 6, 5 daripadanya bukan orang Arab. Agama tidak perkauman. Islam tidak perkauman. Ia bukan kalangan orang Arab. Bahkan Abu Hanifah mempunyai darah keturunan Parsi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjadikan agamanya tidak sempit untuk satu kaum. Agamanya tidak sempit untuk satu kaum. Dan ada orang-orang yang telah membuktikan jasanya besar dalam Islam, walaupun dia bukan di kalangan orang Arab. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi, di kalangan dia orang Kurdi, dia tidak orang Arab. Tapi Kurdi sekarang ni dia jadi geng Amerika, tu jadi kalut, kan? Kurdi dulu, tok nenek mereka Salahuddin Al-Ayyubi, dia berperang membela Islam dan membebaskan Masjid Al-Aqsa. Ia orang Kurdi, ia bukan orang Arab. Apa yang kita nak ceritanya supaya orang jangan salah faham, kata agama bersifat perkauman, maka tidak sahih hadis yang menyatakan inni uhibbul Arab li'anni al-Arab wa li'anna lughatal Quran lughatal Arab wa li'anna lughata ahli jannah lughatal Arab. Kononnya ada hadis ini tak sahih dan tersangat dhaif, tak boleh dijadikan hujah. Bahkan sebagian ulama menghukumnya sebagai palsu. Kata sesungguhnya aku ini sayangkan orang Arab kerana aku Arab, kata Nabi. Hadis ini tak bukan hadis. Dan kerana Al-Quran berbahasa Arab, dan kerana bahasa ahli syurga bahasa Arab. Maka ramai orang kata siapa tak belajar bahasa Arab tak boleh masuk syurga. Tak, hadis ni tak betul. Tapi memanglah kena belajar bahasa Arab untuk bagi boleh baca Quran dan faham Quran. Kalau tak faham Quran susahlah. Dalam mazhab Syafi'i, orang Syafi'i kena belajar Arab, wajib belajar bahasa Arab. Tapi kita Syafi'i di Malaysia ni dia tak belajar lah, Tapi patut-patut mereka mazhab Syafi'i belajar bahasa Arab, belajar bahasa Arab. Hadirin mukminin, agama ini tidak berkauman. Maka sebab itu apabila agama disempitkan menjadi dalam konteks perkauman, kita lihat dia dalam konteks Melayu, maka kita susah. Tuan-tuan baca sebahagian artikel saya tulis dalam hal ini, saya sebut tentang ini ada satu masalah pada orang Melayu. Dia cuba jadikan Islam itu Melayu dan Melayu itu Islam. Lah ni barangkali korang lah kot. Baguslah kalau semua orang Melayu Islam, tapi Islam bukan Melayu. Melayu beragama Islam, betul. Tapi apabila kita jadikan wajah Islam itu wajah Melayu, Islam itu dibentuk dengan ala Melayu, maka ramai bangsa lain yang bukan Melayu rasa nak masuk Islam mengkelan disebabkan tertengok kepada orang Melayu. Ada benda hak tak bagus pada orang Melayu, lalu mereka sangka itulah Islam. Itu yang tak bagus. Dan orang kita pun buat. Dulu orang Melayu setengah badan lagi lah bangkau orang lah. Kalau orang makan dengan chopstick, dia tak teruk je. Makan dengan spade Cina, selama apa ni. Padahal apa bezanya chopstick dengan garpu? Itu bukan makanan agama, itu cara makan. Tapi dia, oleh kerana benda tu amalan bangsa Cina, dia anggap salah. Kerana dia bukan lihat pada perspektif Islam, dia lihat pada kacamata orang Melayu. Satu orang kalau nak nama apa? Mak bapak saya buh nama Awang lah. Awang. Ada ramai orang nama Awang. Kita tak ubah nama dia.
Ada orang nama barangkali Senah. Senah awang bukan Arab. Senah juga bukan Arab. Ada orang nama Milah. Milah bukan Arab. Kalau Jamilah tu Arab lah kan. Milah bukan Arab. Ada orang nama Cik ya, Cik Tam ada. Tapi orang Melayu tak ada masalah. Tapi bila orang Cina yang bukan Islam nak masuk Islam, nama dia Ah Chong, kita kena ubah ya dah. Ni bukan nama Islam ya dah. Kita tanya apa beza Ah Chong dengan Awang? Awang pun bukan Arab, Ah Chong pun bukan Arab. Tapi Ah Chong mesti diubah kerana dia kata Ah Chong bunyi Cina. Awang bunyi Melayu. Melayu tak apa, jangan bunyi Cina. Kerana baginya agama berkaitan dengan bangsa. Sebab itu maka ia menjadi faktor mengapa orang Cina yang ramai yang belum Islam rasa kekok nak masuk Islam. Apatah lagi dia tengok hak malas. Kita kena kata hak malas orang kita tak boleh nafikan. Dibandingkan dengan mereka, mereka rajinlah. Banyak ciri Islam yang ada kat mereka. Walaupun orang kritik saya tulis, tapi hakikatlah tuan-tuan. Kita susahlah nak cari mereka pukul 10 duduk landak di kedai kopi lagi, duduk cerita satu dunia. Tapi kampung-kampung kita ramai lagi tak pergi kerja, duduk sandar. Ada. Kita susah nak cari tanah lapang kosong mereka biar saja. Tapi kita semua ramai, kita biar. Sebab tu cabai kalau naik 2 kupang kita melompat. Walaupun tanam di belakang rumah bukan upadik pun. Kita walaupun tanah lapang boleh tanam barangkali 100 pokok cabai, kita tak tanam. Tapi kalau harga naik kita marah. Kerana yang pentingnya kita telah jadikan ia suatu agama berkaitan dengan bangsa. Baguslah orang Melayu Islam, tapi jadikan agama Islam dengan bangsa ni jadi masalah. Sehingga tuan-tuan, sehingga pakaian pun kain pelekat. Saya pakai, tuan-tuan pakai kain pelekat. Kain pelekat baguslah pakai, senang nak sembahyang, tapi ia bukan pakaian Islam. Ia bukan. Kalau pakai seluar pun tak apa juga, kain pelekat pun tak apa. Tapi kita anggap kain pelekat ialah pakaian Islam. Walaupun kita tak kata, tapi tengok pakai hang lah pakai kain pelekat baju Melayu nak berubah kot. Dia rasa pakaian untuk agama. Walaupun Arab tak pakai kain pelekat. Tuan-tuan pernah ikut kuliah saya lama-lama, saya cerita. Kami masa pergi ke Jordan dulu, bila kami pakai kain pelekat subuh, Arab semua tengok. Kami 2-3 orang. Heran, mereka duk tengok. Siapa Arab ni duk tengok kita pakai kain pelekat? Memang mereka tak ada pakai jubah, cuma pakai seluar pergi. Kata pasal apa hangpa suka tengok? Dia kata kami tak nak tengok duk pakai kain pelekat ni bagi kita. Buat pelik ke? Habaq sikit gambar kalau hangpa tanya ada. Kami faham orang pakai kain pelekat ni orang baru sudah berjimat dengan bini. Oh. Jadi saya nak ceritanya apa? Ceritanya pakaian itu mempunyai unsur kemelayuan. Pada Melayu tak apa. Tapi kalau orang pakai baju Chongsam Cina, kita rasa hang ni pada nak tukar agama ke apa? Maksudnya kita telah melihat agama Islam itu di sudut bangsa. Hadirin mukminin sekalian, apabila agama datang, maka agama tidak memfardukan pakaian Arab kepada orang bukan Arab. Maka bukan syarat satu orang masuk Islam kena pakai jubah. Tak. Bukan syarat kena pakai serban. Tidak ada pun hadis-hadis yang sahih yang Nabi SAW menyuruh orang pakai serban. Tak ada. Cuma memang ada hadis lah yang menceritakan Nabi pakai serban. Of course dia pakai serban pasal dia orang Arab. Tetapi sunnah Nabi SAW terbahagi kepada 2 jenis seperti mana yang tuan-tuan tahu. Ada sunnah yang memang sunnah diniyah yang dibuat oleh Nabi SAW disebabkan kerana kedatangan Islam. Kalau Islam tak mai, benda tu Nabi pun tak buat. Seperti salat, seperti zakat, seperti jihad, seperti memberi salam, Assalamualaikum, dan seumpamanya yang merupakan amalan-amalan yang hadir dalam kehidupan Nabi disebabkan wahyu yang turun kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Ada amalan yang dibuat oleh Nabi tidak kerana wahyu turun, tapi kerana baginda Arab. Seperti baginda memakai jubah, tidak kerana wahyu memerintahkan, tetapi mustahil Nabi yang lahir di kalangan orang Arab tiba-tiba pakai baju Melayu bersampin pula.
Mestilah orang tengok, baju apa hang pakai Muhammad? Dah lah hang kata wahyu turun, baju hang pun lain, kan? Tak mungkin. Mustahil baginda pakai songkok hitam, kerana itu bukan pakaian bangsanya. Kerana seseorang itu anak kepada bangsa yang dia hidup, maka baginda pakai jubah, maka baginda pakai kasut, pakai slipper dia tu. Tak adalah slipper tajam hak tabung haji sedia tu, bukan. Siapalah pergi buat mereka kata tuskan slipper Nabi tajam kiri kanan, pakai bergesek kiri kanan, pakai slipper tu ni lah dia kata slipper Rasulullah. Tak ada pun. Nabi bukan tukang kasut, tukang slipper. Apa saja yang dia pakai bukan dengan arahan wahyu. Barangkali dia pakai 4 segi, dia pakai 3 segi untuk lapik kaki dia sahaja. Orang bagi tahu kadang-kadang orang hadiah kepada baginda jubah Syam, jubah ahlu Syam, seperti hadis Bukhari, baginda pakai. Kadang-kadang orang hadiahkan pakaian Yaman, baginda pakai. Ini menunjukkan ini bukan soal prinsip. Yang penting menutup aurat seperti yang mana dikehendaki Islam. Dan Islam pula tak mau kepada libasus syuhrah, dia panggil. Pakaian yang menonjol, kita pelik pada orang. Balik-balik dia mari pada Mekah, kita pakai jenis jubah, jenis serban besar. Satu masjid tengok kita. Kita tak boleh, kerana itu libasus syuhrah, menjadikan kita lain pada orang, menyebabkan kita timbul satu perasaan seakan-akan kita menunjuk-nunjuk ataupun seakan-akan kita sombong. Nabi larang libas syuhrah. Agama sifatnya sederhana. Maka oleh kerana itu tak ada hadis pun Nabi wajibkan orang pakai jubah. Pakailah siapa nak pakai, dia bukan satu kesalahan. Tidak ada pun. Kalau tak cuma kita orang Islam ni, siapa yang pakai jubah? Memanglah tak ada hadis Nabi suruh, tapi aku ni kenang Nabi pakai jubah, jadi rasa seronok pula pakai, kenang ke Nabi tu. Mudah-mudahan dapatlah pahala kecintaan kepada Nabi, bukan pahala jubah, pahala cinta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga orang pakai serban. Ulama khilaf tentang hukum pakai serban, tetapi ramai di kalangan ulama usul ni usul fiqh, mereka berpendapat bahawasanya tidak disunatkan memakai serban, kerana sunnah itu dia panggil sunnah jibiliyah, sunnah kearaban. Kerana dia pakai jubah, dia pakai serban kerana dia Arab. Maksudnya sebelum wahyu turun pun dia pakai dah. Kalau katakan ditakdirkan wahyu tak turun pun, memang dia pakai. Maka dia pakai jubah, dia naik unta. Maka tiba-tiba orang mai pi beli unta, pi balik Mekah beli unta seekor. Dia kata, aku lah ni sejak pi main semangat Islam ni buat sunnah. Naik masjid dengan motor ni tak sunnah. Nabi naik unta. Dia bawa unta, dia parking unta depan ni, orang penuh dia tengok. Kan? Dia kata sunnah. Kita kata tak. Kerana Nabi naik unta pada environment Nabi. Bukan kerana wahyu perintahkan Muhammad hang kena naik unta, tak. Tapi Nabi memenuhi tuntutan yang ada pada ketika itu. Namun jihad, namun salat, namun Al-Quran, namun hidayah, namun sistem ekonomi Islam, namun sistem pendidikan Islam, sistem politik Islam, sistem-sistem ini semua diturunkan oleh wahyu. Yang ni yang kita kena fokus. Maka duka cita orang Islam fokus nak pakai kasut hak tajam tu. Dalam masa yang sama dia lupa kedai kasut semuanya bukan orang Islam buat. Kita telah tinggal benda yang lebih penting. Kita lupa aulawiyat, prioriti yang perlu diberikan di dalam agama. Hadirin mukminin sekalian, balik kita tentang Salman Al-Farisi. Saya cerita sikit tentang Salman. Ada cerita yang menarik tentang Salman, seperti mana sebahagian tuan-tuan tahu. Salman Al-Farisi adalah seorang lelaki Parsi. Kata Salman, kuntu rajulan farisiyan min ahli Asbahan. Aku adalah seorang lelaki Parsi daripada negeri Asfahan. Tuan-tuan panggil Asfahan, Arab panggil Asbahan. Arab ni tuan-tuan, Arab tak ada pi. Sebab tu kita tulis Jawi dulu, pi tu kita titik 3. Fa dia tak. Fa dia titik 1. Kan, dia titik 1. Fa dia titik 1. Kalau pergi mana, kalau baca cara Arab kita tulis fa, maksudnya pergi mana, macam Piramli kata. Pergi. Sebab tu tuan-tuan, saya sudah sebut Arab kan ada, dia tak kata Pepsi, dia kata Pepsi. Fa dia akan tukar jadi ba. Pot. Sebab tu perak dia kata berak.
Pa tu dia sebut ba, Penang, Binang. Tengok, ni ada ustaz belajar Arab kan, dia tahu. Sebab tu bila Arab ni, bila dia belajar orang putih, salah satu kataan yang susah dia nak sebut P tu lah. Sebab dia can I, kalau dia kata can I park here, dia kata can I bark here. Can I bark here, dia kata bolehkah saya salak di sini? Of course you can park here, this is free country. Park, Bepsi, kita kata Asbahan kita. Salman daripada Asbahan, dari satu kampung dia Asbahan. Bapa dia seorang Tok Sami dalam agama Majusi, dan bapa dia satu orang yang sangat sayang kat dia. Tak ada lah orang lebih sayang. Dan pak dia ni ada kuil khas, tiap hari bagi perhatian pada kuil. Satu hari bapa dia sibuk tak dapat hadir ke kuil, dia hantar Salman pi. Dia kata hampir tuan-tuan Majusi ni dia cucu api. Tuan-tuan pi tengok di Iran, di Tehran, tuan-tuan akan tengok Majusi sampai sekarang ada. Dan Eid Nirus, hari raya Majusi tu masih diraikan sampai sekarang. Depa menyala api, depa sembah api. Sebab tu kadang-kadang ada unsur Majusi tu dia masuk mai ke dalam ajaran-ajaran kita. Sebab tu orang Melayu tarekat ni dia percaya tentang Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Semua benda terjadi daripada cahaya Muhammad. Sebab tarekat dari pernah dengar, daripada Nur Muhammad lah jadinya bumi, jadinya langit. Sehingga kononnya ada hadis palsu sebut min ajlika, yang ni daripada kamu wahai Muhammad khalaqtu kulla syai', daripada kamu wahai Muhammad aku ciptakan segala-galanya. Kerana kamu aku ciptakan segala-galanya. Tuan-tuan tahu Tuhan cipta segala-galanya bukan kerana Muhammad, tapi Tuhan kata wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, aku tak cipta jin dan manusia melainkan untuk mereka mengabdikan diri padaku. Tapi tarekat tersesat jalan, depa kata semua dicipta kerana Muhammad. Salah. Konsep cahaya dan menyembah cahaya tu dia ambil daripada Majusi, pengaruh Majusi. Macam saya duk sebut dalam kuliah selalu, pengaruh ni dia main. Bila suatu agama dia nak pindah dan dia bawa pengaruh dia. Orang Melayu nak masuk ke Islam, dulu dia Hindu, dia bawa sikit-sikit. Kadang-kadang beras kunyit dia bawa juga. Dulu dia berumbreh. Bila main Islam, dia tukar sikit, dia bacalah selawat 3 kali, dia campak beras kunyit. Benda hak sama. Dia bersanding dulu dengan pokok pisang, dia bersanding juga. Benda yang sama. Bertih dia betapa bertih, dia bawa benda tu. Macam kita pembawa, macam saya sebut dalam kuliah-kuliah lepas. Bila mari pengaruh Zaidiyah Syiah mari kepada negara kita, dia masuk melalui Yaman, pengaruh itu ada. Sebab tu dia panggil tungkat Ali, kacik Fatimah. Dia tak kata tungkat Abu Bakar, dia tak kata tungkat Umar. Dia tengok kayu tu bagus, tungkat Ali dia kata kan. Siapa tak kata Abu Bakar khalifah pertama, tapi oleh kerana pengaruh ni, pengaruh Syiah. Tengok pula bagusnya akak orang perempuan makan, dia tak kacik Fatimah. Dia tak kata kacik Aisyah, kacik Hafsah, dia tak kata. Kerana dia pengaruh itu ialah pengaruh Syiah. Pengaruh Syiah. Demikian pengaruh ni daripada Majusi ni, mereka menyembah api. Salman, pak dia suruh dia pergi satu hari, pak dia tak dan tolong pergi urus kuil aku. Kata Salman, dalam perjalanan dia pergi tu nak uruskan kuil, dia sampai di situ, nak sampai, pak dia pesan, hang jangan balik. Hang jangan pergi mana, hang balik mai lah. Pak dia kata Salman, pak dia ni sayang kat aku, sayang pelik. Tak boleh bagi aku pergi mana. Macam orang tua dulu sayang kat anak, hang jangan duk keluar dah. Sayang pelik. Dia tak bagi pergi mana. Hang ingat hang pi tak ada kata jangan hang, bahasa kita kata jangan hang duk melentir merata. Jangan hang duk pi hanyut fikir kat hang pi balik. Kata Salman, dalam perjalanan dia pi, tiba-tiba dia lalu di hadapan gereja Kristian. Bila lalu di hadapan gereja Kristian, dia tengok, dia pi masa dia balik, dia singgah tengah gereja Kristian. Dia tengok cara orang Kristian duk ibadat. Dia pun sembah pi Majusi, mai Kristian ni dia sembah Allah Ta'ala lah, cuma dia sikit penyelewengan lebih kurang, tapi dia sebut Allah Ta'ala, dia sembah Tuhan yang berkuasa cipta alam. Kata Salman, yang ni agama lebih bagus pada agama kita.
Yang ni lebih bagus lagi pada agama aku. Dia tunggu sampai lewat, dia tak boleh balik, dia duduk tunggu sampai habis. Habis dah. Dia upacara ibadat tu dia tunggu dalam gereja. Dia pergi tanya padri tu, agama ni asal daripada mana? Kalau nak pergi mengaji agama ni tang mana? Dia kata pergi di Syam, di Syria. Dia pun balik mai. Pak dia kata aku cari hang, aku hantar orang cari hang, apa kerja pun hari ni cari tak jadi. Hang tak balik. Dia kata ayah, ada aku jumpa agama lebih bagus daripada agama kita. Agama Nasara, kan? Bagus kira. Bagus agama ni. Dia tahan jangan, dia kata. Agama mak bapak kita lebih baik. Aku sayang kaya, jangan nak cuba. Aku saya berkenal agama ni. Pak dia tangkap dia, pak dia garik dia. Pak dia takut dia pi. Lepas tu dia dapat, dah dia pi gereja tadi, dia dah kenal dah seorang. Dia dah masa tu dia pesan, kalau ada rombongan nak pi ke Syam, hampa mai habaq kat aku nak ikut pi. Oh tuan-tuan, pak dia sayang kat dia, tapi orang ni kalau dah ada kecenderungan nakkan kepada kebenaran, tu dia lah Tuhan jadi. Akhirnya dapatlah pada dia, sampai dia duk tambak tu, orang gereja tu mai habaq, ada rombongan daripada Syam. Dia berumpas pelah diri dia belah pi. Dia belah pi sehingga dia sampai ke Syam. Sampai di Syam, dia ikut rombongan tu, dia lepas lah. Sebahagian riwayat kata kok dia tolong bebaskan dia. Dia tinggal pak yang sayang dia. Dia pi ke Syam. Sampai di Syam, dia jumpa lah padri hak depa tu kata bagus. Dia pun pi berguru dengan padri tu. Ramai pengikut padri tu. Kata Salman, aku pi ke sana melalui para pedagang Syam sehingga aku sampai ke Syam dan aku tunaikan semua dah. Akhirnya sampai ke Syam, aku jumpa lah dengan padri yang depa kata bagus. Bila aku duduk dengan dia, rupanya dia ni tak bagus. Dia ceramah pandai, dia duk galakkan orang supaya derma. Duit tu dia ambil ke dia. Oh tuan-tuan, cerita lama. Jadi dia tak bagi kepada fakir miskin. Dia ambil duit tu kat dia, dia simpan sampai punya banyak duit dia. Bila dia mati, orang semua, oh tak kira lah, Tok Syekh besar mati. Mai orang nak buat upacara nak simpan dia mati, kata hampa jangan nanti dulu, kata. Aku nak tunjuk hampa sangka dia bagi dia, aku kenal dia kenal hampa. Mai ikut aku, dia bawa tunjuk tu dia kertas banyak-banyak apa dok bagi dia simpan. Hal dia kertas dia tak bagi kat fakir miskin yang bersuruh. Tengok itu marah orang Nasara. Tak simpan, dia ambil, dia salib, dia balik dengan batu tauk macam tu ya. Padri hak mati tadi. Ganti tempat padri di Syam tu satu orang padri baru. Padri yang ganti ni kata Salman, aku tak pernah tengok lah selain daripada orang Islam lebih bagus daripada padri ni. Sangat zuhud kepada dunia, tak tamak kata benda dunia. Ingatkan akhirat dan kuat pula beribadat, jujur dia pada orang ramai. Apabila saja dia kata aku sayang kat dia, bila saja dia mati, dia dah lama duk baik dengan dia, dia sakit dan dia nak mati. Bila dia nak mati, dia kata hang dah tak ada, besok aku ni nak pergi berguru dengan siapa kalau hang mati, cuba hang pesan mereka. Dia kata ada seorang lagi macam dengan aku juga, hang pergi di Musad. Dia pun pergi di Musad, sudah nama tempat. Lepas padri ni mati, dia pergi, dia kata perangai pun sama, bagus je lah. Orang pun bagus, orang pun zuhud, samalah dengan perangai kawan dia hak pesan kat aku. Nak mati dia ni pula tanya lagi, hang nak mati esok siapa pula? Pindah pi kat tok guru baru pun perangai elok je lah. Sampai mai yang ketiga, tanya hak ketiga, dan dia Amuriyah di situ, dan kemudian tengok dia semua bagus, dia tanya, dah banyak tok guru dah aku pi, hang ni kali kau berapa dah ni? Sekarang ni nak tanya, kalau hang tak ada ni, untuk dah sakit, aku nak pi kat siapa? Macam biasa. Dia kata, ai bunai, wallahi la a'lam
ma a'lamu baqiya ahadun ala mithli ma kunna alaihi amiruka an ta'ti. Anakku, dia kata, setahu aku tak ada dah lah hak orang hak macam kami, sehingga aku nak suruh hang pergi belajar kat depa, tak ada lah. Tapi berdasarkan aku duk tilik-tilik kitab-kitab ni, dekat dah Nabi hak Tuhan janji nak mai. Dekat dah. Hang pergi ke Nabi tu terus. Nabi ni akan lahir, dia akan berhijrah ke suatu negeri yang tanahnya bergaram dan banyak pohon kurma, Madinah, negeri Arab, hampir sana. Kat Salman ni tuan-tuan, masa dia berguru dengan Tok Guru Haklah ni, dia kerja. Dia tak guru saja, dia mula kerja. Duit pun banyak dia, harta dia pun banyak. Dia dengar je petua tu, tuan-tuan tengok, daripada Iran pergi Syam jauh, tuan-tuan, kena lintas Iraq, baru boleh masuk Syam, Syria. Sampai ke sana, dia nak kena pergi ke Arab. Arab je tuan-tuan, ada kapal terbang. Dia tunggu pedagang Arab mai. Sampai pedagang Arab mai, dia kata, aku nak pergi ke negeri yang banyak tumbuh kurma. Dia tahulah Arab tu Madinah lah Nabi. Kalau hampa berjaya bawa aku, segala harta aku pergi ke hampa. Allah, nak cari kebenaran sampai terang tu Nabi tak mai lagi. Kita nak lintas main masjid pun kadang-kadang ya, drama apa dah malam ni gitu. Ada orang tangguh kerja kerana orang putih orang merah, jahanam tu. Rosak kita. Khurafat punya cerita boleh duk tunggu. Bukan budak-budak tengok kata cerita kartun dengan kita-kita. Tapi yang pentingnya Arab ni ni khianat. Bawa dia sampai kat satu wadi, satu lembah Arab, tangkap dia, jual kepada satu orang Yahudi. Yahudi itu perhambakan dia kena tanam kurma di satu perkampungan Yahudi. Tak sampai hajat dia. Allah, Tuhan uji, wahyu tak mai. Sampai di perkampungan tu dia duduk, Tuhan takdirkan mari Yahudi daripada Bani Qurairah. Bila mai jumpa dengan Yahudi ni, dia beli Salman ni, dia buat balik pergi Madinah. Tuan-tuan, siapa yang tuju jalan Allah Ta'ala, tak ada pernah Tuhan kecewakan hamba dia. Tak ada orang kata aku ni nak buat macam mana, usaha-usaha dah tapi tak sampai seru lagi, tu tak ada mengarut. Tak ada. Kalau tak sampai seru, tak cukup duit nak pergi haji, betul. Tapi kalau tak sampai seru, tak mayang, mohong, memang balok kan? Tak ada pasal kan? Tak ada. Manusia ni kalau dia nak ke jalan Allah Ta'ala, Tuhan tunjuklah, lambat cepat sampai dia ke jalan Allah Ta'ala. Kalau tak dan sampai pun, Tuhan ampun, Tuhan bagi pahala sampai. Salman jual di perkampungan tu, jual pula sampai ke Madinah. Dia kata sepanjang aku duduk di Madinah, dia kata aku tak pernah duduk dengar apa cerita tentang Nabi ni. Sehingga satu hari dia duk buat kerja di kebun kurma, dia hamba buat kerja itu. Nabi sampai di Quba, Masjid Quba tu, dalam Quba Madinah. Nabi sampai di Quba, dekat nak sampai Madinah. Yahudi ada di Madinah. Yahudi ni geram Yahudi kan. Nabi datang, seorang Yahudi mai habaq kat Tuan Salman ni. Weh, dia kata jahanam kita Yahudi. Mai dah Nabi hak dia kata tu duk sampai Quba. Salman kata aku turun daripada buku. Dia kata Nabi tu mai dah. Ni satu benda yang bagus. Tuan aku bubuh sebiji aku jatuh. Hang apa hai duk campur tangan benda ni. Dia kata aku tak minta maaf. Dia kata aku settle sikit lah. Dia kata dengar cerita bagus. Semasa Salman nak berpisah dengan guru dia yang akhir, guru dia ada bagi beberapa benda petua pada. Guru dia kata Nabi yang hang jumpa ni, dia tak makan sedekah, dia makan hadiah, dia ambil hadiah. Dan dia ada tanda Rasul. Dia antara dua bau dia panggil khatamun nubuwah. Maksud isi yang timbul di belakang Nabi ni, dia sikit isi dia timbul, itu dia panggil khatamun nubuwah. Salman dia tak apa, dia dengar tu dia sengak. Nabi sampai Quba dia tahu. Dia biarlah. Dia tahan jangan dok masuk campur. Dia kata, "Hang siapa? Ni urusan kami. Hang hamba." Dia himpun sikit makanan buah ada kat dia.
Petang habis kerja, dia pergi kubur, dia cari Nabi. Dia bawa, dia bagi ke Nabi. Dia kata, aku dengar kata hampa ni orang jauh datang ke sini, dan hampa juga ramai orang yang susah, dan aku teringin nak bagi sedekah, dan aku rasa hampa lah orang yang layak dalam negeri ni dapat sedekah. Nabi pun ambil, terima kasih, Nabi bagi kat sahabat dia. Nabi tengok, dia tengok Nabi tak makan pun. Dia balik pergi, dia tak betul, dia tak makan, dia tak. Esok Nabi dah sampai pergi Madinah dah. Dia cari lagi makanan apa, dia bawa pergi. Nabi dah abang ni, aku bagi hadiah ke dengan kawan-kawan hang. Engkau wahai Rasul Muhammad, aku bagi hadiah. Dia tengok Nabi ambil dan Nabi makan, dan Nabi bagi kawan-kawan dia. Kita dua. Satu hari dia kata Nabi bawa jalan, dia bawa jenazah. Dia duduk tengok Nabi lama, banyak makan masa banyak hari lah. Dia tengok Nabi, dia nak tengok katakan isi yang timbul di belakang. Dia dekat Nabi selak bagi dia nampak. Yang ni kan Salman, ya, ni. Terus aku menangis dan aku mengucap, dan dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi kata kat dia, hang bebaslah diri daripada tuan hang. Tuan tu kata tak boleh, hang kena tanam 300 pokok kurma. Hang kena nak cari anak benih tang mana, mahal nak beli. Dia hamba. Sahabat-sahabat kata Salman, ada yang bagi 250, ada yang bagi 15, ada yang bagi 20. Kira pi kira mai cukup 300 pokok tanam sebagai pembebasan. Dan 40 auqiyah, ini untuk harga emas. Ketika tu perang Badar tahun kedua dah berlaku, tahun pertama dah berlaku. Salman tak dapat sertai kerana dia masih lagi hamba. Dia terlepas perang Badar. Nabi dapat sikit harta, satu hari dah daripada tanam selesai, semua Nabi pergi pegang dengan tangan baginda. Kata Salman, semua pokok tu tumbuh dengan elok. Jadi dia ada syarat nak kena tumbuh elok dulu. Dia kata hang boleh bebas, tapi hang kena bayar harta mai. Nabi bagi satu ketui emas sebesar telur, kata Salman. Dan aku pun pergi bagi. Nabi kata, dia kata cukup pada Rasulullah. Hampilah tak cukup mai. Timbang-timbang cukup, dan dibebaskan Salman Al-Farisi. Dengan itu dia menjadi sahabat Nabi SAW. Panjang cerita Salman ini dan disebut oleh Imam Tabarani dan orang lain. Yang pentingnya hadirin mukminin dan mukminat sekalian, tak ada lah manusia ni yang mencari kebenaran, melainkan Allah Ta'ala bagi berjumpa lah juga. Tak ada lah orang yang cari sunnah, melainkan dia jumpa sunnah. Tak ada orang cari kebenaran, melainkan dia jumpa. Sebab tu kita kempen kepada sunnah. Tak ada orang yang rasa aku teringin nak ibadat, jangan bagi tokok tambah lain daripada Nabi, melainkan dia akan jumpa insya-Allah. Salman di Parsi timbul hasrat nak cari kebenaran pada hari dia tengok gereja. Tuhan hantar dia sehingga menjadi sahabat Nabi. Sikit punya jauh perjalanan, ribuan kilometer. Tak wajarlah kita orang Islam kalau ada kuliah di masjid, ada orang mengajak di masjid, dia rumah tepi masjid duk telentang elok, memang tak padan. Memang tak padan. Hadirin mukminin sekalian, hadis ini Salman, faqih Salman ni macam mana yang kita sebut dahulu, dia dengan Abu Darda, sehingga dia melawat Abu Darda dan dia melihat ibu hari itu kita dah cerita sikit sebanyak hadis ni, dan dia mendapati Abu Darda ini satu orang bila dia tanya pada isteri Abu Darda, ra'a Ummu Darda mutabadzilatan, dia tengok isteri Abu Darda bajunya buruk, tak berhias, maka dia pun tanya, masya'nuki, nampak teruk sangat ni pasal kan. Kawan-kawan maksudnya satu orang lelaki boleh tanya orang perempuan sekiranya lah ada keadaan yang perlu, dia boleh tanya, pasal apa nampak teruk tu, tanya. Dan tak betul juga dakwaan yang menyatakan suara itu aurat berdasarkan hal ini. Maka kerana dia tanya, apa cerita? Bila dia tanya begitu, dia kata, akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya. Saudara hang Abu Darda tak ada hajat lah dunia ni, aku pun dia tak mau dah. Dia kira duk fikir akhirat saja. Faja'a Abu Darda fasana'a lahu ta'am. Maka dia pergi pada Abu Darda datang, dan kemudian Abu Darda balik mai, Abu Darda buat makan pada dia. Abu Darda kata, kul fa inni saim, silalah makan, aku puasa.
Kata Salman, ma ana biakil hatta takul. Aku tak mau makan, hang kena makan sekali. Boleh tuan-tuan buat kawan tu? Dia semawa kita pergi makan dengan dia. Kita ajak dia pergi makan, jom kita pergi makan. Dia pun ikut kita apa semua. Dia tak minta maaf, aku puasa. Kita hang makan sekali dah. Hang tak baik tu dah. Orang duk puasa, hang suruh buka. Dah. Kalau puasa sunat tak apa. Puasa wajib memanglah. Kan? Puasa wajib padanan kan. Kalau puasa sunat kadang-kadang orang pergi kenuri rumah orang. Kita pergi kenuri, dia tak ni Isnin saya puasa, orang minta maaf dia dah. Mai saja lah. Tak, tuan-tuan, orang dah sedia makan, kita makan. Sebab tu Nabi bila ziarah sahabat buat makan, ada sahabat tak dia takut puasa, Nabi kata, saudara hampa ni bersusah payah masak, abang kata hang puasa. Hang gantilah pada hari lain kalau hang mau. Kan? Maka agama ni luas sifatnya, kan? Orang jemput kita kalau, tapi oleh kerana Salman ni dia nak didik Abu Darda ni tiap hari puasa. Sebab tu orang kadang-kadang orang kata, apa siapa hampa duk kalut pada orang yang duk ibadat? Hak tak ibadat tu lagi teruk. Tak, kita kena kalut dua-dua. Hak ibadat cara salah pun kena kalut, hak tak ibadat langsung pun kena kalut. Sebab tu kita kalut kalau ada orang mai kadang-kadang tak nak semangat Islam, tapi tinggal nak bini sampai pejuang, kata kononnya pi nak dakwah, bini 5-16 hari tak makan, tak boleh. Salah dengan hadis ni. Nabi SAW, Salman lah hadis ni, dia kata fa akala falamma al-lail dhahaba Abu Darda yaqum faqala lahu nam. Bila dah mai malam lah, riwayat lain lebih jelas, bila mai malam dia kata hang silalah tidur, aku nak pergi sembahyang sunat dah. Dia kata aku tak mau tidur hang kena tidur sekali je dah. Tidur tu aku nak tengok. Aku mai rumah hang suruh aku tidur, hang mungkin sembahyang. Dia didik tuan. Kita boleh pergi rumah kawan kita. Hadis ni juga menunjuk kita boleh pergi rumah kawan kita, boleh tidur di rumah dia, dan juga hadis ni menunjuk kita boleh tegur tuan rumah kalau tak kenal lah dengan cara yang elok. Dia tahan kena tidur, kemudian pada tidur summa zahaba yaqum, kemudian dah tidur 2 saat dia bangkit malam. 2 saat tidur dia duduk agak Salman nyenyak lah, dia nak bangkit pergi. Sama kata tak lena tidur lah. Falamma marra kana akhirul lail qala Salman qumil an. Bila dah agak dah hujung malam dah, Salman kata sekarang bangkit sembahyang. Dia didik kawan dia. Sebab tu bila kawan kita ni orang alim sikit, orang berpengetahuan, alim ni masuk orang berpengetahuan tuan. Kita ni masalah orang kita ni alim ni adalah orang yang rajin pakai lebay. Tu salah kan. Oi hang alim dah ni. Gitu. Dia main masjid kerap, dia kata hang alim dah ni. Tu bukan alim, alim yang ilmu. Tu kata hang lah bagoi. Betul lah. Bukan alim. Aku tengok hang alim 2-3 hari ni, takkan 2-3 hari boleh jadi alim. Mayang pun kaki duk terangkat elok ke atas belakang, orang kata alim. Salman dia tegur, fasalliya jami'an, maka mereka bersemayang bersama-sama. Boleh tak kita semayang malam berjamaah? Boleh. Kerana Nabi pernah bersolat berjamaah bersama dengan Ibnu Abbas, tapi tak selalulah. Kita boleh bangun malam solat dan isteri kita solat di belakang kita. Jika ada anak kita yang ikut, dia solat di tepi kita. Hadis Ibnu Abbas itulah yang kita tengok, di mana Nabi SAW yang selalu kita baca, faja'alani an yaminihi, kata Ibnu Abbas, Nabi jadikan aku berada di belah kanan dia. Nabi ambil, Ibnu Abbas bila tengok Nabi di rumah Maimunah, Nabi salat bangun tengah malam. Ibnu Abbas kecil lagi, Ibnu Abbas umur 8 tahun 9 tahun ikut Nabi dah. Dia pun bangkit untuk minta-minta supaya zuriat keturunan kita macam hak kita baca hari tu kan. Dia ada cenderung belah nak buat baik. Dia bangun bangkit ambil semayang, dia budak, dia semayang belah kiri Nabi. Kata Ibnu Abbas, Nabi pegang, sebagian riwayat fa akhadha bi ra'si, sebagian riwayat fa akhadha bi udhuni. Nabi pegang telinga aku, Nabi pusing duduk tengah semayang, Nabi tarik dia metak belah kanan. Bukan kanan belakang sikit, kanan sama. Sebab tu kalau semayang 2 orang sama. Itu yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Sama imam kalau 2 orang.
Walaupun ada pendapat mazhab kata mazhab Syafi'i umpamanya dia kata belakang sikit. Tapi hadis Ibn Abbas tak sebut belakang sikit. Hadis yang sebut belakang sikit dhaif. Mazhab Imam Bukhari kita selalu sebut mazhab Syafi'i, Hanbali, Hanafi, kita sebut Imam Bukhari ada kitab hadis dan ada pandangan fiqh, kita tak sebut mazhab Bukhari. Bukhari pun ada mazhab. Takkan ada kitab meh? Ada mazhab dah. Ada pandangan dalam fiqh. Dalam pandangan fiqh dia berdasarkan hadis-hadis yang dikemukakan sama. Imam dan makmum dua orang samalah. Kalau dah tiga orang, dua-dua di belakang imam lah. Tapi maksudnya dua orang. Hadis itulah Nabi solat bersama dengan dia. Kalau wanita, isteri kita dia belakang. Kalau isteri kita belakang. Kalau kita dengan anak kita, isteri kita dia di belakang. Di belakang. Begitulah seterusnya. Namun yang pentingnya seseorang boleh bersolat sekali-sekala berjamaah ketika menunaikan qiyamul lail, sembahyang malam, ataupun kita panggil salat tahajud seperti yang disifatkan oleh Al-Quran. Boleh. Kemudian kata Salman, inna li rabbika 'alaika haqqan, sesungguhnya bagi Tuhanmu ada hak yang mesti kau tunaikan. Wa li nafsika 'alaika haqqan, bagi diri hang pun ada tanggungjawab yang hang mesti tunaikan. Wa li ahlika 'alaika haqqan, bagi anak bini hang pun ada hak yang mesti hang tunaikan. Fa'ti kulladzi haqqin haqqahu, tunaikanlah bagi setiap yang ada tanggungjawab tu hak dia. Tunaikanlah bagi setiap pihak tu, bagilah hak dia. Jangan hak Tuhan saja. Hak bini kena bagi, hak anak kena bagi, hak diri sendiri pun kena bagi. Tak betul kalau kita kata saya nak keluar fi sabilillah, hak anak bini tu biar tu dunia. Tak betul. Semuanya Allah Ta'ala amanahkan. Fi sabilillah pun dia amanahkan, anak isteri pun dia amanahkan, diri kita pun dia amanahkan. Sebab tu para fuqaha menyebut kalau sekiranya hujan turun lebat, satu orang cari tempat berteduh supaya diri dia tak demam, dia boleh pahala, kerana dia menunaikan hak diri dia supaya dia sihat, dan dia tak ada satu pasal untuk kita bagi tak sihat badan. Agama memusuhi apa saja yang menyebabkan tak sihat. Sebab itu agama mengharamkan apa saja yang memudaratkan badan dan fikiran, seperti arak, seperti dadah, dan juga kita haramkan merokok. Siapa ada rokok tekan masuk dalam sikit. Karena itu semua menjadikan badan tidak sihat dan bercanggah dengan prinsip Islam yang mahukan umat dia sihat. Apatah lagi tuan-tuan, kalau zaman sekarang tuan-tuan tahulah rokok ni berapa banyak peratus dia masuk ke Israel. Yang pentingnya saya nak ceritanya, bagi badan kita ada hak, bagi anak isteri kita ada hak. Sehingga apa dalam hadis Bukhari menyebut, sehingga apa yang kau bubuh dalam mulut isterimu, dia makan hari ini, anak tuan-tuan makan, isteri tuan-tuan makan, rezeki yang halal yang tuan-tuan cari hari ini, bagi kita ada pahala mudah-mudahan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kenapa hang bagi makan? Kerana Allah telah mewajibkan kepada suami memberikan makan dan memberikan tempat tinggal, juga memberikan pakaian. Agama yang syumul, agama yang lengkap. Fadzakara, kata Salman, bagilah bagi setiap yang berhak itu hak. Tuan-tuan, sebab itu antara ciri Nabi kita ni, kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah semua pihak dapat hak dia. Cuba kita tanya Nabi apa? Suami, Nabi bapa, dia bagi tunai tanggungjawab pada anak-anak. Nabi suami, isteri dia tak komplain, semuanya kata dengan kadar kemiskinan yang ada, tapi dia tunaikan hak dia. Wa kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi itu Quran, kata Aisyah dalam riwayat Imam Abu Daud. Apa lagi dia? Dia sebagai pemimpin adil, amanah. Dia sebagai pejuang berani, bukan bacul di barisan belakang. Dia pakai sebagai seorang sahabat yang baik. Dia seorang jiran, dia baik sekalipun pada Yahudi, dia ziarah. Apa lagi? Kesemuanya dia telah tunaikan.
Ambil saja apa saja cerita manusia ada dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita ambil Gautama Buddha, bukan kita nak hina dia, kita ambil Gautama Buddha berdasarkan apa yang orang Buddha cerita. Satu orang daripada keluarga bangsawan kemudian terfikir tentang masalah pengislahan diri, pembaikian diri, duduk bersandar di sebatang pokok dinamakan Bo, kemudian terfikir tentang konsep nirwana, kemudian tinggal anak bini, bawa kawan-kawan, bawa diri semua pergi duduk, tak mau dah dunia ni. Adakah itu watak bapa yang baik? Mungkin di sudut nak baiki diri, mungkin bolehlah bagilah markah kat dia, tapi watak tak baik. Dia tak pernah jadi pemimpin yang baik. Dia bukan seorang pemimpin, dia seorang sami. Kita tak tahu bagaimana ciri-ciri kepimpinan kerajaan menurut Buddha, tak ada. Apa lagi? Jiran dia pun tak ada rumah, ada kawan-kawan nak ikut dia saja. Tak seimbang. Tapi mari Nabi kita Muhammad, hatta Nabi Isa alaihi salam, kalaulah berdasarkan apa yang disifatkan oleh orang Yahudi ataupun apa yang disifatkan Quran, Nabi Isa Nabi yang mulia, tetapi ada sudut-sudutnya Nabi kita lebih. Umpamanya Nabi Isa, dia tidak ada kerajaan, dia tidak ada anak, dan dia tidak ada isteri, tidak mempunyai isteri, kerana dia meninggal cepat, dia angkat oleh Allah Ta'ala. Maksudnya dia angkat oleh Allah Ta'ala cepat. Oleh kerana itu, bila dia diangkat oleh Allah Ta'ala, tak sempat. Jadi kalau orang Kristian nak contohi ciri-ciri seorang bapa daripada Nabi Isa, tak ada. Ciri-ciri seorang pemimpin dari Nabi Isa, pemimpin negara, tak ada. Maka dia perlukan Nabi yang akhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semua apa yang orang cakap ada. Dia pernah jadi rakyat yang ditindas ketika berada di Mekah. Kata Salman, fa'ti kulladhi haqqin haqqahu, maka berikanlah pada setiap yang berhak haknya. Fa'atan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, dia pun mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara lahu, dan dia cerita benda ni pada Nabi. Faqala Nabi, kata Nabi, sadaqa Salman, benarlah Salman, betul hak cara Salman dah. Hadirin mukminin sekalian, wallahu taala alam. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, dan ini adalah satu hadis yang manfaat. Dan insyaallah kita akan baca hadis yang berikutnya. Kita buka pada soal jawab. Ada soalan? Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa, seperti juga ashabus sunan meriwayatkan, berpuasa pada yaumul Ashura. Ashura itu bermaksud hari yang ke-10. Ashura 10, hari 10. Maka disunatkan kita berpuasa pada 10 Muharram. Tidak kerana Yazid membunuh Al-Husain bin Ali seperti yang disifatkan oleh Syiah. Tak, bukan Yazid pun yang membunuh Husain, yang bunuh Husain geng-geng Syiah sendiri. Tapi Nabi sampai dan Nabi melihat ada beberapa orang Yahudi meraihkan tentang kemenangan Nabi Musa alaihi salam daripada Firaun, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, nahnu ahaqqu bi Musa, kita lebih berhak kepada Musa. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam berpuasa, yakni apabila Nabi amalkan bukan kerana masalah Yahudi, tapi Nabi amalkan, maka kita pun amalkan puasa pada hari Ashura, yang mudah-mudahan diampunkan dosa kita yang lepas, ya, seperti mana yang dijanjikan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma Nabi sebut kalau baginda hidup sehingga amul muqbil, sehingga tahun yang akan datang, baginda akan berpuasa Tasu'ah pada hari yang ke-9. Tapi Nabi tak sempat hidup sehingga tahun berikutnya baginda wafat, tapi baginda kata nak puasa tahun 9 sama, hari-hari yang ke-9. Maka disunatkan kita berpuasa 9 dan 10 Muharram. Tasu'a dan Ashura disunatkan kita berpuasa. Dan tidak ada suatu amalan seperti yang dipercayai, seperti bercelak, itu semua amalan Syiah. Juga tidak ada apa yang dikatakan bubur Ashura.
Tak ada. Dan tak ada kaitan bubur Ashura itu dengan Nabi Nuh alaihi salam. Kata Nabi Nuh tak ada. Kerana dia Nabi Nuh diutuskan oleh Allah bukan untuk ajar buat bubur. Itu kerja Chef Wan, bukan kerja Nabi. Kerja-kerja tukang masak. Chef tak buat lah. Nak buat bubur buat, tapi jangan kait dengan Nabi. Buatlah 9 ke 10 ke 11 ke 12 ke, tak ada kaitan. Tak disunat pun buat pada 10, tak disunat pun buat pada 11. Buatlah bulan Rejab ke bulan apa, bubur kalau buat garantinya boleh makan. Yang tu ya. Bab makan tak khilaf lah kan. Tapi mengaitkan bubur itu dengan hari tertentu sebagai suatu ibadat dalam agama, itu salah. Itu bid'ah. Itu tak boleh dibuat. Jangan niat apa-apa. Buatlah. Kalau nak buat dah takut berlaku sama dengan apa, nak buatlah ni siap-siap. Ataupun buat bulan depan. Jangan bagi jadi keliru. Jangan bagi jadi keliru. Tak ada. Tuan-tuan, agama kita ni hebat. Agama kita ni logik. Tak padan Nabi main nak ajak buat bubur. Kita bubuh. Nabi Nuh berjuang 1000 tahun, boleh kat kita bubuh saja. Perjuangan dia punya teruk tu tak boleh. Kita duduk bersandak saja. Bubuh dengan jagung tin, jagung tepung kastrat takkan sama dengan Nabi Nuh. Mana benda tu semua. Takkan tak perkara Nabi Nuh pun ada makanan tin dah masa tu. Kan? Ini semua tak perlu lah. Kita jangan bagi agama kita jadi lucu lah. Jangan bagi agama jadi lucu. Itu yang saya kritik konservatif ni. Jangan bagi agama jadi lucu. Agama mesti kelihatan hebat. Agama mesti kelihatan berobjektif. Nabi tak datang untuk ajak jampi naik pelamin macam percayaan orang tentang Nabi Yusuf. Tidak juga untuk buat bubuk, tidak juga cerita-cerita dongeng, tidak Sulaiman dengan nasiang kancil. Ini semua cerita karut. Nabi datang, semua Nabi datang untuk membawa manusia menuju kepada hidayah Allah, kehebatan agama, pengabdian diri, mentunduk dan patuh kepada kebesaran kerajaan Allah yang menguasai langit dan bumi. Ini tujuan para anbiya datang. Assalamualaikum. Kerana ada pihak yang mengaku bahawa Salman Al-Farisi dia adalah sahabat Rasulullah, dan yang Abu Bakar ini tidak bersahabat. Salman Al-Farisi sahabat Nabi SAW, seperti mana Abu Bakar juga sahabat. Kalau tanya kita siapa lebih afdal antara Salman dengan Abu Bakar lebih afdal. Hadis-hadis mengenai Abu Bakar banyak. Yang kata Abu Bakar tak ada sahabat ni Syiah saja. Syiah saja. Abu Bakar pada zaman pemerintahan Ali menghukum orang yang kata orang lain lebih afdal, Ali lebih afdal daripada Abu Bakar. Ali hukum. Ali sebab dah. Ali tak mau benar ni. Sebab tu Ali bin Abi Talib apabila dia tengok Umar bin Khattab meninggal dan diletakkan makam dia dekat dengan Abu Bakar dan Rasulullah, kata Ali, aku selalu mendengar Rasulullah menyebut dalam hadis Muslim, dakhaltu ana wa Abu Bakrin wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakrin wa Umar. Aku dan Abu Bakar dan Umar masuk, aku dan Abu Bakar dan Umar keluar, aku dan Abu Bakar dan Umar begini-begini, sehingga aku yakin bahawasanya kamu bertiga akan diletakkan di tempat yang sama. Sentiasa Nabi sebut, mari puak-puak Syiah masuk ke kubur tu, diludah kubur Abu Bakar. Ni ada apa nama soalan ni tentang apa? Ada orang tulis pasal saya kata hadis utulbul ilm walau kana fi Sin palsu, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina palsu. Ada Zamihan Al-Ghari. Zamihan Al-Ghari ni saya duka cita, dia ni pegawai JAKIM tapi dia ni pengaruh Syiah kuat kadang. Dia kata hadis ni hasan. Dia Zamihan Al-Ghari ni satu orang penulis, tuan-tuan, buku dia banyak. Dia kata siapa semayang belakang Imam Arab Saudi tak sah pasal dia Wahabi. Berat dakwaan tu, orang pergi Mekah tak sah habis tu. Dia ni guru dia Hasan Saqaf nama dia. Hasan Saqaf ni suka seleweng fakta. Syiah Hasan Saqaf. Seleweng fakta. Syiah jadi-jadian. Dia nampak macam sunnah
tapi dia menyembunyikan kuku Syiah. Dia ada peluang boleh pukul. Dalam keadaan biasa dia sebut macam biasa, Abu Bakar Umar macam biasa. Tapi yang penting macam mana guru dia seleweng fakta, macam itulah anak murid dia seleweng fakta. Dia kata Al-Hafiz Al-Mizzi menyatakan hadis ni boleh ada syahid yang lain untuk diangkat martabat hadis ni. Kata hantar arti ilmu hadis. Al-Hafiz Al-Mizzi menyebut hadis utlubul ilm walau kana fi Sin fa inna talabal ilm fariḍah ala kulli muslim. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri China, kerana menuntut ilmu itu adalah tanggungjawab, kewajipan bagi setiap orang muslim. Ulama-ulama hadis seperti Al-Mizzi dan selainnya, mereka menyatakan adanya syahid, maksudnya adanya bukti hadis ni disokong oleh riwayat yang lain. Yang disokong itu hanya bahagian yang belakang, sesungguhnya menuntut ilmu itu fariḍah. Adapun perkataan tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, tak ada riwayat lain yang menyokong dia. Maka dengan itu, kalau Al-Mizzi kata yang disokong itu di bahagian yang belakang, ia benar. Tapi kalau dia kata tuntutlah ilmu sampai ke negeri China, ada sokongan hadis yang lain, tidak benar. Tidak benar. Dan dia tidak faham kaedah mentasahihkan matan ataupun mentarqiyahkan matan, mengangkat matan. Inilah ilmu hadis. Tuan-tuan mungkin tak faham, tapi saya sebut dia rakam supaya Zamihan Al-Ghari mendengarnya. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al minna shaqiyan wa ra mahruma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.